4 bilion ringgit bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bagi menghargai jasa 4,000 guru takmir sebagai antara penggerak komuniti di peringkat karya, kerajaan bersetuju menaikkan kadar allowance guru takmir daripada 800 kepada 900 ringgit sebulan. Sebagai tambahan, sukacita saya mengumumkan pemberian bayaran khas one-off sebanyak RM500 kepada para imam, Bilal, Siak, Noja, Merbut, guru takmir dan guru kafar. Pemberian bantuan khas ini dijangka memberi manfaat kepada hampir 70,000 orang. Mitos versus fakta. Mitos. Komputer boleh merosakkan mata. Fakta. Melihat pada monitor komputer secara berterusan selama berjam-jam akan menyebabkan ketidakselesaan pada mata atau dikenali sebagai Computer Vision Syndrome atau CVS. CVS ini berlaku apabila seseorang membuat pergerakan yang sama setiap masa. Contohnya, mereka yang menggunakan komputer dalam aktiviti harian secara berterusan. Akan tetapi, masih belum terbukti bahawa CVS akan menyebabkan kerosakan kepada mata. Contohnya, katarak. Simptom-simptom CVS adalah seperti mata kabur, penglihatan berganda atau double vision, mata kering dan merah, iritasi, sakit leher, sakit belakang serta sakit kepala. Jika simptom-simptom ini tidak dirawat, ia akan menjejaskan prestasi kerja individu tersebut. Mitos versus fakta, sumber My Health Kementerian Kesihatan Malaysia, bernama radio, stesen berita, bisnes anda. Ya, bernama radio, stesen berita bisnes anda. Seperti yang kita janjikan, waktu ini kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir Arifah, ya. Okey, dan kita nak bawakan tentang topik peranan Wisma Putra dalam tempoh pandemik. Dan bersama-sama dengan kita pada waktu ini, kita ada Yang Berhormat Datuk Kamaruddin Jaafar, Timbalan Menteri Luar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Ini kali kedua sebenarnya Datuk hadir sudi masuk ke konti kecil kita. Alhamdulillah. Dengan hati yang besar. Yalah, kita pun berbesar hati. Terima kasih dulu di Kementerian Pengangkutan, ya. Ya, betul. Tapi saya terkejut bila Datuk tanya-tanya mula Kelantan mana. Nampak Kelantan ke? Nampak comel macam Kelantan kan, Datuk kan? Comel macam Kelantan tu. Baik. Okey. Baik, jadi kita nak bertanyakan pada Datuk, ya, pandemik COVID-19, ya, yang kita lihat melanda hampir keseluruhan negara di dunia, menyaksikan banyak perubahan. Jadi bagaimana di Wisma Putra sendiri dalam mengendalikan rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara, Datuk? Ya, terima kasih Puan Raifah dan Natasha kerana memberi peluang sekali lagi kepada saya sekarang ini dalam kapasiti sebagai Timbalan Menteri di Kementerian Luar Negeri untuk membincangkan sedikitlah masalah pandemik COVID-19 ini. Sebagaimana yang disebutkan tadi, pandemik ini bukan melibatkan satu negara sahaja, Malaysia sahaja misalnya, tetapi melibatkan seluruh dunia, iaitu melibatkan, kalau hari ini sahaja, berbelas-belas juta rakyat seluruh dunia. So ini bermakna bahawa di dunia ini rakyat Malaysia ramai. Dalam kiraan kita beratus-ratus ribu rakyat Malaysia berada di seluruh dunia, sama ada bekerja, belajar ataupun melancong. Jadi oleh sebab itu, apabila sahaja benda ini berlaku, pandemik ini berlaku, Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif segera, iaitu kita menubuhkan suatu pasukan petugas di Kementerian Luar Negeri yang bertugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengikuti dan memantau keadaan semua rakyat Malaysia di luar negara. Jadi itu yang kita lakukan pada pertengahan bulan Mac tahun ini lagi, apabila sahaja pandemik ini diisytiharkan pandemik oleh WHO. Ini yang kita lakukan. Baik. Dan setakat ini, Datuk, berapa ramai yang telah kembali ke tanah air? Yang telah kita berjaya membawa pulang daripada rakyat Malaysia, yang kita utamakan, yang kita anggap kritikal, ialah mereka yang kita isytiharkan sebagai bertaraf terkandas. Maknanya rakyat Malaysia pergi untuk bekerja ataupun bermelancong dan sebagainya, dan telah pun ada tiket untuk pulang ke Malaysia, sudah confirm segalanya, tetapi tiba-tiba oleh kerana ini airport tutup,
tutup, immigration negara tersebut tutup, ataupun penerbangan tu dibatalkan oleh sebab pandemik ini, maka kita telah usahakan, dan yang kita telah usahakan dengan jayanya ialah kita sehingga ini telah dapat membawa pulang 26,961 rakyat Malaysia daripada 95 buah negara dengan menggunakan 550 buah penerbangan sama ada komersial ataupun sewa khas oleh berbagai-bagai cara yang kita laksanakan. Jadi alhamdulillah saya amat gembira yang kita boleh anggap bahawa hampir kesemua rakyat Malaysia yang nak pulang telah kita pulangkan. Ini kita tak kira lagi yang kita buat untuk bawa pulang kerana masalah besar negara tersebut seperti yang berlaku di Itali, di Iran, yang mana kita secara tindakan oleh Task Force Kementerian Luar Negeri kita menawarkan pada rakyat Malaysia dan kita atur penerbangan pulang mereka dengan kos ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri kita. Baik, ini antara usaha yang sangat menarik sebab kalau kita tengok kita bermula pada 18 Mac ketika diumumkan PKP, waktu itu ramai yang macam ya Allah macam nak bawa balik ahli keluarga dan sebagainya. Datuk, kalau boleh kita kongsikan juga, kita dapat bersama-sama dengan kebanyakan rakyat Malaysia yang belajar yang dibawa balik dan mereka memang memberikan penghargaan kerana mereka dibawa pulang tu dalam waktu yang singkat. Saya ada cepat dengan seorang pelajar dari Mesir, saya kata diberitahu macam hari ni, esok dah berkumpul, lusa dah naik kapal terbang, dah balik, dah sampai Malaysia. Tulat dah dengan kita kat Bernama Radio waktu itu. Jadi ini antara usaha yang dilakukan. Cuma mungkin ramai nak tahu dari segi prosedur yang perlu mereka lalui. Dia ada banyak benda yang nak diikutkan. Prosedurnya adalah dikendalikan sebenarnya oleh Jabatan Immigration kita secara khususnya. Tetapi perwakilan kita gunakan istilah malawakil yang ada sama ada dalam bentuk Pesuruhjaya, sama ada bentuk duta atau kedutaan ataupun konsulat-konsulat kita. Sejumlah 107 di seluruh dunia kita mengendalikan urusan ini dengan rakyat Malaysia berhubungan dengan kita secara online dengan Jabatan Immigration dan juga dengan kedutaan ataupun Pesuruhjaya tinggi kita di luar negara. Jadi yang diperlukan sekarang ini tidaklah begitu susah. Maknanya sekurang-kurang 3 hari sebelum berhasrat pulang, pergilah ke website Immigration ataupun kedutaan kita di sana dan isilah borang-borang melalui online, daftarkan dengan MySejahtera untuk rekod oleh kerajaan kita, dan kalau kita rakyat Malaysia adalah hak kita untuk pulang. Syarat yang satu lagi yang mungkin dikenakan oleh syarikat penerbangan ialah mereka dikenakan lakukan ujian swab test COVID-19. Itu penerbangan punya syarat. Kalau tak ada syarat itu tak ada masalah dengan kita. Tinggal lagi apabila sampai di pintu masuk negara kita, KLIA 1, 2 ataupun lapangan terbang lain ataupun pelabuhan lain, mereka disyaratkan untuk dikenakan swab test oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang sudah sampai di Malaysia. Okey, itu antara prosedurnya. Tapi nak tahu juga kan, macam misalnya kata kita dari luar negara, konon kita lah Syam, terkandas pergi Maldives ni. Balik terkandas tu. Datuk dah bawa kita pulang. Terima kasih bawa pulang. Kemudian kan lepas pulang tu kita kena kuarantin dan sebagainya. Jadi urusan kuarantin semua tu macam mana? Diuruskan terus kita sampai je terus dibawa ke penginapan ke? Ini alhamdulillah diatur dengan sebaik-baiknya oleh satu lagi jabatan khusus dalam negara kita yang dipanggil NADMA, iaitu urus dia berkaitan dengan pengurusan rakyat kita yang pulang daripada luar negara dalam kes-kes yang dianggap sebagai kecemasan darurat dan sebagainya. Jadi NADMA atas maklumat yang mereka perolehi melalui pendaftaran kita yang saya sebut tadi 3 hari sebelum itu, akan bersedia di lapangan terbang dan di tempat-tempat masuk yang lain, dan akan mengutuskan untuk meletakkan kita sama ada di hotel-hotel dengan kadar bayaran yang amat rendah dan amat munasabah, ataupun jika kita tak pilih untuk ke hotel, ada tempat-tempat penginapan di institut-institut latihan awam di seluruh negara yang akan ditempatkan oleh NADMA untuk kita. Selepas kita dah lakukan swab test atau ujian di lapangan terbang dan selepas keputusan kita diketahui, kalau positif malangnya kena terus akan dibawa ke hospital. Kalau negatif dibawa ke tempat-tempat yang panggil kuarantin ini. Okey, baik, kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar dalam program Jendela Fikir waktu ini. Dalam pada
ada yang berjaya balik ke Malaysia. Kan? Yang dah dekat Malaysia lah. Ada juga yang masih lagi terkandas di luar negara. Mungkin sebab bekerja, mungkin juga sebab belajar. Jadi untuk kebajikan rakyat Malaysia di luar negara pula, Datuk, bagaimana? Kita secara umumnya, sekali lagi, Malawakil yang berjumlah 107 itu akan sedia terbuka untuk memberi bantuan yang dalam istilah Kementerian Luar Negeri dia panggil bantuan konsular. Bantuan konsular ni termasuklah masalah makan minum, masalah kesihatan, masalah pengangkutan, masalah keluarga mungkin, dalaman dan sebagainya. Itu adalah kita lakukan dan telah kita lakukan, sama ada dalam bentuk memberi makanan dalam kes-kes dan negara-negara tertentu, ataupun mengaturkan ke hospital di negara-negara tertentu, ataupun dalam kes yang cukup susah, misalnya negara yang agak terpencil dan sebagainya. Kita telah berjayakan aturkan penerbangan mereka daripada ibu negara tersebut kepada airport negara lain, dan 2-3 penerbangan untuk pulang ke Malaysia. Ataupun kita kumpulkan mereka di satu bandar, misalnya di pernah berlaku di Afrika Utara, di Algeria, yang mana beberapa rakyat Malaysia yang kecil-kecilan jumlah mereka diaturkan menaik pesawat ke ibu kota negara Afrika Utara, negara Arab Algeria ini, dan kita bawa mereka pulang ke Malaysia secara satu kumpulan yang bersama. Ada kes kali tu kita hantar bantuan kepada Palestin melalui penerbangan khas ke Amman, Jordan. Pulangnya penerbangan itu kosong kerana dah hantar barangan. Kita bawa pula anak-anak Malaysia kita daripada Jordan dan singgah di India dan mengambil pelajar-pelajar kita yang terkandas di India, bawa balik ke Malaysia. Jadi ini berbagai-bagai cara yang kedutaan kita telah lakukan, dan alhamdulillah setakat ini telah berjaya. Yang hanya tinggal terkandas sekarang ini dalam kiraan kita ialah satu jumlah yang kecil sahaja, iaitulah sekitar 11 orang. Iaitu beberapa orang di India kerana kes mereka ditahan kerana kes jamaat tabligh yang dianggap pada kerajaan India sebagai satu pelanggaran syarat visa mereka ke negara mereka. Tapi itu pun daripada 180 rakyat Malaysia yang ditahan dan sebagainya, hanya tinggal lagi 9 orang yang kandas, iaitu 5 telah bebas daripada kes mahkamah dan sedang diusahakan pulangnya mereka, dan 4 lagi dalam proses mahkamah. Yang 2 lagi itu ialah rakyat Malaysia di negara Amerika Latin, yang mana ada kes-kes mereka ditahan, dipenjara oleh kes-kes jenayah. Selepas urusan penjara selesai, mereka sudah bebas, tetapi kita perlu atur beberapa lagi syarat untuk melepaskan mereka keluar daripada negara mereka, pulang ke Malaysia. Jadi ini yang kedutaan kita lakukan di seluruh dunia. Baik, ini satu usaha yang sangat impresif. Betul. Tak jumpa bahasa Melayu. Mengagumkan. Saya mengagumkan. Kalau kita lihat status rakyat Malaysia di luar negara, kalau kata yang clean tu, alhamdulillah lah. Tapi dengan ada kes pun, tapi kerajaan tetap juga ambil berat. Ambil tahu. Ada dalam list. Ini sentiasa dalam pengawasan kedutaan kita. Malah dalam soalan parlimen minggu lepas pun ditanya tentang berapa rakyat Malaysia yang berada dalam penjara di seluruh dunia. Dan jadi suatu berita besar pula, ada 2,700 ke apa. Besar buka Datuk di situ, seramai 2,742. Secara spesifik 2,742 rakyat Malaysia dalam tahanan di luar negara, dan separuhnya melibatkan kes dadah. Malangnya yang orang panggil apa tu, jenayah seriusnya melibatkan dadah. Baik, itu berkaitan dengan mereka berada di luar negara lah. Kita nak tahu satu lagi perkara yang sebenarnya berlaku sebelum ini, tapi mungkin tidak dibesar-besarkan dan tidak dihebah-hebahkan. Sebelum ini mungkin tak melibatkan kecederaan dan sebagainya. Tapi baru-baru ini juga media melaporkan berlakunya tembak-menembak membabitkan penyeludup dan pihak berkuasa Malaysia di sepadan Malaysia Thailand. Hubungan kita dengan Thailand dari sudut ekonomi dan politik bagaimana, Datuk? Hubungan dengan Thailand dan hubungan Malaysia dengan negara-negara seluruh dunia pada umumnya amat baik. Kita telah dalam kerajaan sebelum ini, daripada awal merdeka lagi, mempunyai dasar luar negara yang bersahabat dengan seluruh dan semua negara di dunia. Kecuali mungkin satu negara sahajalah, Israel. Tapi yang lainnya kita pada dasarnya menganggap sebagai rakan, kawan, untuk kita pastikan kita dapat membawa, mengekalkan keamanan dan kemakmuran di seluruh dunia.
khususnya lagi di negara serantau, negara-negara jiran lagilah kita anggap sebagai salah satu dasar penting kita mengadakan hubungan yang erat dan baik. Jadi oleh sebab itu dalam kes suasana pandemik ini, hubungan kita dengan Thailand penuh dengan suasana kerjasama bantu-membantu. Kita telah membantu rakyat Thailand yang ingin pulang ke negara Thailand, dan Thailand di pihak mereka membantu rakyat Malaysia yang terkandas dan ingin pulang ke Malaysia. Jadi hubungan ini baik. Insiden yang Raiha maklumkan ini hanyalah suatu insiden yang terpencil, yang malangnya mengakibatkan kematian seorang anggota pasukan polis diraja kita. Ini kita harap akan dapat diselesaikan dengan kerjasama yang baik di antara kedua negara kita, dan setakat yang saya dimaklumkan melalui sumber-sumber atau maklumat Kementerian Dalam Negeri, kerjasama untuk memastikan bahawa penjenayah yang terlibat itu akan dipastikan diambil tindakan. Jadi ini boleh kita anggap suatu insiden yang sangat terpencil dan sedikit pun tidak menjejaskan hubungan kita dengan negara Thailand. Baik, saya suka bila Datuk sebut dengan tenang. Ya. So saya ingat dulu kita sebut ketika Datuk mewakili Ketua Pengangkutan, dia lain tau, dia punya indikasi yang dibawakan. Lebih kepada e-hailing punya gerai lah, apa macam-macam lah waktu tu. Ni dah jadi diplomat ya. Ni diplomat. Wow. Tenang je. Mungkin kita boleh ikut Datuk nanti bila pandemik dah habis. Bagaimana? Saya boleh kan? Okey. Tidaklah, tetapi ini adalah satu perubahan yang kita lihat bahawa semua menjadi sekarang ni adalah capable dengan apa-apa yang mereka lakukan. Situasi. Kita adaptation. Dia macam iguana kan. Berubah warna mengikut situasi. Ini saya ikut situasi saya. Kita beralih ke soalan yang saya suka. Okay, biar saya bertanyakan supaya ianya kelihatan ataupun kedengaran tenang. Tidak terancang lah, nampak macam tak rancang lah. Okey, baik. Baik, jadi seperti biasalah Datuk kan, tempoh PKP, PKPP, PKPB dan sebagainya. Betul. Jadi kita nak tahu juga ya Datuk, di mana kita beralih ke kawasan Parlimen Datuk sendiri, iaitu Bandar Tun Razak. Jadi sepanjang tempoh tersebut kita nak tahu antara bantuan yang disalurkan kepada penduduk di Bandar Tun Razak sendiri bagaimana? Okey, baik. Bandar Tun Razak kita ada sekitar 85,000 pengundi. Secara mudahnya ini bermakna bahawa kita mempunyai sekitar 25,000 unit rumah ataupun tempat-tempat kediaman. Dalam 20 lebih ribu unit-unit rumah ini, saya boleh sebutkan bahawa sekarang ini pun kita telah pun mengedarkan lebih daripada 15,000 unit bakul makanan. Maknanya kalau kita akuilah hakikatnya miskin bandar adalah realiti. Penduduk-penduduk di secara mudahnya dipanggil flat-flat di BKL adalah secara umumnya dianggap B40 ataupun sekitar keadaan begitu. Jadi oleh sebab itu saya tumpukan pengagihan barangan kepada penduduk di seluruh Bandar Tun Razak secara direct, secara langsung, iaitu dengan mengagihkan bahan-bahan makanan dapur yang basic, beras, minyak, tepung gandum, gula, kadang-kala teh atau kopi, benda-benda asas begini. Dan ini alhamdulillah dapat kita lakukan. Dan ini saya nak sebutkan juga melibatkan rakyat di Bandar Tun Razak tanpa mengira kaum, agama ataupun politik kepartian. Servis dan khidmat kita adalah untuk semua rakyat Malaysia, semua rakyat dan penduduk di Parlimen Bandar Tun Razak. Kita juga berikan secara langsung kepada misalnya masjid-masjid. Ada 9 buah masjid, ada 8 buah surau Jumaat. Kita berikan sejumlah RM400,000 lebih kepada masjid-masjid ini, iaitulah kepada masjid disebabkan oleh kerana di musim pandemik ini urusan masjid tidak berjalan seperti biasa, jamaah masjid tidak dikawal jumlahnya. Oleh itu sumbangan kepada masjid berkurangan, manakala masjid kekal kena bayar gaji, kena bayar bil air, api dan sebagainya. Jadi kita bantu. So pada saya dan Kementerian Wilayah Persekutuan juga, saya kena akui dan beri kredit, telah pun mengagihkan bahan-bahan dapur juga. Dan kitalah di Parlimen
lah yang menjadi pengedarnya. Dan ini kita lakukan hampir tiap-tiap hari. Dan juga di sekolah-sekolah kita berikan apa dipanggil sanitizer ini. Itu pun dalam bentuk sama ada bahannya sendiri ataupun bekas sanitizer yang secara automatik kita hulur tangan saja, kita dapat liquid itu dan kita dapat bersihkan. So pemberian kita boleh katakan merata dan meliputi bahan-bahan yang paling utama yang diperlukan dalam keadaan masyarakat bandar yang miskin. Kalau di kampung mungkin dia ada cucuk tanam sedikit-sedikit dan sebagainya. Di bandar tidak ada benda itu. Walaupun ada di beberapa perumahan di Seri Sabah 3A misalnya ada projek tani agro, apa dipanggil agro urban agro sebagainya. Adalah usaha tanam menanam sedikit, tapi kita akuilah tak mencukupi untuk menjaga kehidupan beratus ribu rakyat kita di Parlimen Bandar Tun Razak itu. So kita bagi don't worry. Dan kalau Puan Raifah pun boleh cara direct dan yang terkini kita buat ialah saya panggil program bantuan beras 2020. Iaitulah kita iklankan kalau tuan puan kekurangan keputusan beras, datanglah ke pejabat Parlimen Bandar Tun Razak. Kita hanya akan tanya 2 soalan sahaja. Minta kad pengenalan, minta bil air, tapi nak pastikan tuan puan ini penduduk di Bandar Tun Razak saja. Dapat itu kita akan berikan sedikit kandungan beras. Paling tidak 5 kilo dan datanglah minggu sekali lagi, datanglah dan sebagainya. Secara berkala secara berkala. Datanglah. Ini kita buat secara terbuka tanpa mengira dan memilih sesiapa sekalipun. Dan setakat ini kita telah edarkan hampir 1000 kampit beras dalam masa seminggu ataupun 5 hari yang sebelum ini. Ini minggu kedua program bantuan beras percuma itu kita lakukan. Jadi kalau nak tahu dekat mana pejabatnya, boleh cari di media sosial lah. Jangan salah, rumah saya lain, pejabat lain. Boleh datang. Bukan Kelantan ke Datuk? Lepas ni saya jatuh konsep Datuk. Okey, alhamdulillah. Baik, kita melihat kepada satu lagi perkara, pembangunan yang luar biasa sekarang ini di Bandar Tun Razak. Nampak dia punya luar biasa tu bila orang dah mula korek-korek tanah, nak masukkan microfiber saluran dan sebagainya. Itu pun dia antara dua lah. Satu, penambahan untuk pengundi nantinya bila lebih ramai yang duduk di sana. Satu lagi dari keselesaan penduduk itu sendiri. Tapi kita tak nak tanya keselesaan tu sebab kesukaran hari ini untuk keselesaan akan datang. Cuma nak tanya, apa lagi akan diberikan kepada Bandar Tun Razak? Terima kasih. Sebagaimana kita mungkin maklum, Bandar Tun Razak sebagai sebuah parlimen, kita ada stadium bola sepak Kuala Lumpur, kita ada hospital HUKM atau Hospital Pusat Perubatan Tunku Mukris, kita ada fasiliti asas yang penting dalam parlimen tersebut. Kita ada LRT tu. Kita ada LRT yang pada hari Minggu lalu saya singgah satu LRT namanya LRT Bandar Tun Razak dan agihkan barangan dapur ini kepada Persatuan Pemandu Taksi Bandar Tun Razak. So dan kita ada BTS iaitu Bus Terminal Selatan di Bandar Selatan. Jadi infrastruktur ada, kesulitan ada sebagaimana Raifah sebutkan tadi, itu tentang pengorekan untuk mengalurkan wire-wire dan sebagainya. Ini ialah lebuh raya SUKE atau suka. Itu pun suatu yang saya mesti akui dan saya pohon rakyat khususnya yang di sekitar kawasan penduduk Alam Damai bersabar lagi kerana projek ini masih berjalan, mengganggu saya akui lalu lintas, dan kalau hujan tiba-tiba lebat banjir kilat berlaku. Walau bagaimanapun kita 24 jam in contact dengan atau berurusan dengan kontraktor dan pemaju supaya seboleh-bolehnya kalau berlaku banjir kita dengan segera berikan bantuan, malah kita pergi ke rumah-rumah untuk tolong bantu bersihkan rumah-rumah yang dilanda air banjir kilat ini. Jadi projek berjalan dan ini kita sealiran dengan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Bandaraya Kuala Lumpur, yang mana ada Datuk Bandar yang baru yang juga pakar perancang bandar, dan kita sedang bincang untuk pastikan fenomena banjir kilat tidak berlaku, keadaan lalu lintas yang
tersesak amat sangat di kawasan-kawasan perumahan flat-flat di BKL ini. Maknanya kita masih lagi pastikan supaya kawasan-kawasan parkir kereta ini ditambah dan diselaraskan dengan baiknya, dan kita cuba usahakan supaya seboleh-bolehnya penguatkuasaan berkaitan dengan parkir ini disekalikan dengan sedikit kebijaksanaan supaya oleh kerana kawasan parkir kereta amat terdesak, dan kalau penduduk terpaksa meletakkan kereta mereka yang mengikut peraturan lalu lintas yang biasa adalah suatu yang menyalahi lalu lintas dan terpaksa dikenakan saman sebagainya, berilah sedikit pertimbangan, be considerate dan take into account lah orang putih kata masalah penduduk yang ada di kawasan yang mana kawasan parkir kereta itu amat terdesak, terhad. Baik Datuk, selain daripada pembangunan yang pesat di sana, Cawan Datuk Razak Kena nyanyi ke apa ni? antara yang membangun dengan pesatnya adalah peniaga-peniaga. Betul. Of course. Itu poin yang penting. Kan ya. Jadi kalau peniaga, penduduk pembangunan makin besar, peniaga makin bertambah sebabkan ramai orang suka makan. Tapi kita nak tahu bagaimana keadaan peniaga-peniaga di betul saya. Okey, sekali lagi saya terpaksa memberikan pengiktirafan kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan kerana beliau telah mengumumkan untuk menghadapi krisis yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini, kerajaan telah memberikan kelonggaran untuk mendaftar lesen penjaja sementara, yang mana secara umumnya melonggarkan syarat-syarat yang di BKL telah amalkan supaya kawalannya ketat, supaya penjaja tidak boleh berada secara bebas di bahu-bahu jalan dan sebagainya. So baiknya ialah bahawa dengan kelonggaran dan pemberian lesen sementara baru ini, ianya membolehkan rakyat biasa kita yang bekerja tetapi kilang ditutup, pekerjaan mereka diberhentikan, berniaga secara halal dan sah, dan dalam bahasa yang mudah tidak diganggu oleh penguatkuasaan yang terlalu ketat kepada mereka. Dan saya dimaklumkan bahawa sambutan baik dan yang terbesar sambutan ataupun permohonan lesen sementara di seluruh wilayah Kuala Lumpur ini ialah dalam Bandar Tun Razak. Ini pun saya perhatikan, tak saya secara direct juga terlibat untuk memberikan sijil-sijil lesen sementara ini dan memberikan bantuan yang lain. Malah hari Ahad lepas saya merantau pasar Sungai Besi dan sekitarnya dengan pengurusi Persatuan Penjaja Pak Abu Hassan, dan kita memberi bantuan, memberi pakaian yang sesuai, memberikan kit-kit untuk basuh cuci tangan semuanya. Ini pada saya adalah suatu perkembangan yang amat positif, dan sambutan di kalangan masyarakat adalah amat baik. Dan saya harap kita dapat pastikan bahawa ianya diteruskan sehinggalah pandemik ini kita kira sudah pun berakhir. Dia kalau sebut tentang jualan di Bandar Tun Razak, di Sungai Besi satu tu yang saya hari-hari kena pergi melawat. Melawat saya belanja dekat depan Sekolah Menengah Sains Selangor tu. Kan dia hujung ke hujung tu. Okey, ada stadium tu kan. Dia kiri kanan. Kadang-kadang kita 2-3 kali round tu baru berhenti. Baru kena buat keputusan. Saya suka juga tu. Nak buat pilihan. Sama. So saya suka sebelah stadium tu. Itu sekitar stadium lari lain tu kan. Okey. Dia kena keliru tu. Saya sebenarnya nak jogging tapi bawa balik. Lain yang bawa. Dia macam jogging sambil membeli belah lah. Itu lepas ni saya cadangkan kita kena buat ni tu, saringan kesihatan. Sebab paling ramai yang membeli belah, paling ramai yang makan. Saringan kesihatan kena. Okey, itu cadangan yang baik. Mungkin di PKL letak yang di hujung kiri kanan hujung ke hujung tu satu tempat mereka lalu dan ambil suhu badan dan cuci tangan ataupun beri pelitup muka kalau tak ada, walaupun itu sudah jadi syarat dan peraturan, tapi adalah yang tak bawa pelitup ke atas sebagainya. Tapi setiap gerai pun mereka ada buat itu yang baiknya secara umum Malaysia banding dengan negara-negara lain, termasuk negara hebat-hebat di barat ini. Disiplin rakyat kita kena beri penghargaan, pengiktirafan yang setinggi-tingginya. Yang itu rakyat Malaysia kata apa pun dalam hal-hal lain tapi dalam hal ini kalau masalah trafik, bawa kereta kasar, laju dan sebagainya, tapi bab jaga kesihatan
sekecil-kecil kedai pun dia akan ada di permukaan, di pintu masuk tu, buku catatan lah, bahan suhu lah sebagainya. Jadi saya rasa ini fenomena dan menandakan insya-Allah Malaysia ini masih amat baik keadaannya dan insya-Allah ada masa depan yang amat baik. Sudah tentulah di bawah pemerintahan kerajaan yang ada hari ini. Ya, jadi saya nak mewakili penduduk Bandar Tun Razak. Nampak tak? Terima kasih. So, banyak saya yang diberikan dari sudut baku makanan semua saya memang tengok lah. Diletakkan di tempat ada baku makanan di stadium, kemudian diagih-agihkan kepada mereka memerlukan. Memang ada yang terperinci maksudnya bukan simply you datang dari mana-mana parlimen untuk bilang no. Kita memang sembang. Senarai ada Wah. Tak tahu tu. Tak cukup tu kita. Memang ada. Beritahu aja. Tak cukup. Itu saya punya ucapan ringkas di mana tempat pun beritahu saja. Saya tak mau lihat, tak mau tahu, tak mau dengar maklumat ada rakyat kita dalam Parlimen Bandar Tun Razak tak ada putus makan. Terpaksa apa-apalah menjadi gelanggang apa. Benda-benda ni tak mau. Insya-Allah tak mau. Dan kita pun seluruh negara pun kita tak mau begitulah. Boleh cari YB. Hidup YB. Okey, apa ini saja masa yang kita ada YB. Kalau panjang lagi kita ada lagi. Mungkin lebih kecil di kawasan kita saja. Spesifik lorong makmur. Okey, apa pun kita ucapkan juta terima kasih YB sekali lagi kerana bersama dengan kami dalam program Jendela Fikir. Dan ini dia tamu kita yang berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar dalam program Jendela Fikir. Ya, dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi,